Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada para pensyarah dan rekan-rekan yang hadir dalam forum kita pada hari ini. Forum kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting dalam bidang pendidikan, yaitu Active Learning Strategies for Effective Teaching, atau dalam bahasa Melayu dikenali sebagai strategi pembelajaran aktif untuk pengajaran berkesan. Sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan ahli panel kita pada hari ini. Nama saya Muhammad Rusyadi bin Najahuri, nomor metrik MS 251138956, yang akan menjadi moderator kita pada hari ini. Seterusnya bersama saya ialah panel yang pertama. Nama saya Philip Leon, MS 2518750, yang akan menerangkan tentang konsep dan kepentingan pembelajaran aktif. Seterusnya panel yang kedua. Oke, nama saya Ken Audrey, nomor metrik MS 251138934. Seterusnya panel yang ketiga. Nama saya Joaniximus Joanis, nomor metrik 251138636, akan menerangkan pembelajaran aktif, memberikan banyak kesan positif terhadap perkembangan pelajar. Seterusnya panel yang keempat. Nama saya Muhammad Yusuf bin Masir, nomor metrik MS 251138677, yang akan menerangkan bagaimana pembelajaran aktif boleh diaplikasikan dalam pelbagai subjek dan tahap pendidikan. Seterusnya panel yang terakhir. Nama saya Pengiran Muhammad Nazif Irfan bin Pengiran Muhammad Anas. Nomor metrik saya ialah 251138749, yang akan membincangkan cabaran pelaksanaan pembelajaran aktif serta kaitannya dengan Sustainable Development Goal 4 atau SDG 4, yaitu pendidikan berkualiti. Oke, baiklah. Terima kasih kepada semua panel telah memperkenalkan diri kamu semua. Baiklah, sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, saya ingin menjelaskan bahawa pembelajaran aktif merupakan satu pendekatan yang menekankan penglibatan pelajar secara aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya menerima maklumat daripada guru. Pendekatan ini sangat berkaitan dengan SDG 4 yang menekankan penyediaan pendidikan berkualiti, inklusif, dan peluang pembelajaran sepanjang hayat untuk semua. Jadi, kita mulakan sesi forum dengan soalan pertama kepada panel kita. Okey, soalan pertama kita akan tuju kepada panel yang pertama. Boleh panel terangkan apakah yang dimaksudkan dengan pembelajaran aktif dan mengapakah pendekatan ini penting dalam pendidikan masa ini? Okey, panel yang pertama. Pembelajaran aktif atau active learning merupakan satu pendekatan pengajaran yang melibatkan pelajaran secara langsung dalam proses pembelajaran. Dalam pendekatan tradisional, guru biasanya menjadi sumber utama ilmu manakala pelajar hanya mendengar dan mencatat. Namun, melalui pembelajaran aktif, pelajar diberikan peluang untuk berpikir, bertanya soalan, menyelesaikan masalah, berbincang, dan menghasilkan ide sendiri. Sebagai contoh, guru tidak hanya menerangkan sesuatu topik, tetapi meminta pelajar menjalankan aktiviti kumpulan, perbincangan kelas, kajian case, atau menyelesaikan masalah berdasarkan situasi sebenar. Kepentingan pembelajaran aktif ialah ia dapat menjadikan pembelajaran lebih bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Mereka bukan sahaja menghafal maklumat, tetapi memahami dan menggunakan ilmu tersebut dalam kehidupan sebenar. Selain itu, pembelajaran aktif juga dapat membantu membina kemahiran abad ke-21 seperti berkomunikasi, kerjasama, kreativiti, dan pemikiran kritis. Pendekatan ini selaras dengan SDG 4 karena ia membantu menghasilkan pendidikan yang lebih kualiti dengan memberi peluang kepada semua pelajar untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Thank you. Okey, baiklah. Terima kasih kepada panel pertama atas penerangan tersebut. Jelas bahawa
pembelajaran aktif bukan sahaja meningkatkan pemahaman pelajar, tetapi juga membangunkan kemahiran penting untuk masa depan. Seterusnya, panel kedua yang akan menerangkan mengenai teknik dan strategi active learning. Oke, soalannya. Seterusnya, saya ingin bertanya kepada panel kedua. Apakah contoh teknik pembelajaran aktif yang boleh digunakan oleh guru dalam bilik darjah? Oke, terima kasih moderator. Terdapat berbagai strategi pembelajaran aktif yang boleh digunakan oleh guru bergantung kepada objektif pembelajaran dan tahap belajar. Antara strategi pertama ialah perbincangan kumpulan. Melalui aktiviti ini, pelajar berkongsi ide, mendengar pandangan rekan, dan belajar bersama. Strategi kedua ialah problem-based learning atau pembelajaran berasaskan masalah. Dalam kaidah ini, pelajar diberikan sesuatu masalah dan mereka perlu mencari penyelesaian menggunakan pengetahuan yang telah mereka pelajari. Contoh, dalam sesuatu subjek sains, guru memberikan masalah berkaitan pencemaran alam sekitar dan meminta pelajar mencadangkan penyelesaian. Selain itu, guru boleh menggunakan aktiviti seperti role play, kuis interaktif, pembelajaran berasaskan proyek, dan penggunaan teknologi seperti aplikasi pembelajaran digital. Namun, guru perlu memastikan aktiviti yang digunakan sesuai dengan kemampuan pelajar supaya semua pelajar dapat mengambil bahagian. Melalui strategi ini, pembelajaran menjadi lebih menarik dan dapat memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Baiklah, terima kasih kepada panel yang kedua. Jelas bahwa terdapat banyak kaedah yang boleh digunakan oleh guru untuk menjadikan pembelajaran lebih aktif dan menarik. Seterusnya, panel yang ketiga, soalannya berbunyi, apakah kesan pembelajaran aktif terhadap penglibatan pelajar dan perkembangan pemikiran kritis mereka? Oke, panel yang ketiga. Baiklah, terima kasih pada moderator atas soalannya. Saya akan menyatakan jawaban saya, yaitu berkaitan pembelajaran aktif memberikan banyak kesan positif terhadap perkembangan pelajar. Baiklah, pertama sekali, pembelajaran aktif ini dapat meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelas. Apabila pelajar terlibat dalam aktiviti seperti perbincangan dan penyelesaian masalah, mereka akan lebih berminat untuk mengikuti pembelajaran. Manakala yang kedua, pembelajaran aktif membantu meningkatkan pemikiran kritis. Pelajar bukan saja menerima maklumat, tapi perlu menganalisis, membuat keputusan, dan memberikan pendapat berdasarkan bukti. Selain itu, pendekatan ini juga membantu meningkatkan keyakinan diri pelajar. Terdapat pelajar yang sebelum ini pasif akan mempunyai peluang untuk menyuarakan pendapat dan bekerja sama dengan rekan. Dari segi pencapaian akademik, pelajar yang memahami konsep melalui aktiviti praktikal ini biasanya lebih mudah mengingati dan menggunakan ilmu tersebut. Oleh itu, pembelajaran aktif bukan sahaja membantu pencapaian akademik, tetapi juga membentuk kemahiran sosial dan emosi pelajar. Oke, terima kasih kepada panel yang ketiga atas penjelasan yang sangat jelas. Sememangnya pembelajaran aktif memberi kesan yang lebih luas bukan sahaja kepada akademik, bahkan juga kepada perkembangan diri pelajar. Oke, baiklah, kita beralih kepada panel yang keempat. Oke, panel yang keempat, bagaimanakah pembelajaran aktif boleh dilaksanakan dalam pelbagai subjek dan tahap pendidikan? Oke, terima kasih moderator. Pembelajaran aktif boleh dilaksanakan dalam hampir semua subjek dan semua peringkat pendidikan. Sebagai contoh, dalam subjek Bahasa Melayu, guru boleh menggunakan aktiviti perbincangan kumpulan atau lakonan untuk meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar. Dalam subjek Matematik pula, guru boleh menggunakan pembelajaran berasaskan masalah
supaya pelajar dapat mengaplikasikan konsep matematik dalam situasi kehidupan sebenar. Bagi pendidikan Islam pula, guru boleh menggunakan kaedah perbincangan, pembelajaran berasaskan situasi, dan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan nilai moral serta kehidupan harian. Di peringkat universiti pula, pensyarah boleh menggunakan pembelajaran berasaskan projek dan kajian kes untuk melatih pelajar berfikir secara lebih kritis. Walaupun kaedah ini boleh digunakan dalam pelbagai bidang, guru perlu membuat perancangan yang baik supaya aktiviti mencapai objektif pembelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada panel yang keempat atas penerangan tersebut. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran aktif adalah pendekatan yang fleksibel dan boleh disesuaikan mengikut keperluan pelajar. Seterusnya kita akan meneruskan forum ini dengan soalan yang akan saya berikan kepada panel yang terakhir. Oke, panel yang kelima. Apakah cabaran dalam melaksanakan pembelajaran aktif dan bagaimana pendekatan ini menyokong SDG 4? Terima kasih moderator. Walaupun pembelajaran aktif mempunyai banyak kelebihan, terdapat beberapa cabaran dalam pelaksanaan. Antara cabaran utama ialah kengkangan masa. Aktiviti seperti perbincangan dan projek memerlukan masa yang lebih panjang berbanding kaedah pengajaran biasa. Selain itu, setengah guru mungkin menghadapi kesukaran untuk mengawal kelas apabila menggunakan aktiviti berkumpulan. Cabaran lain ialah perbezaan tahap kemampuan pelajar. Ada pelajar yang aktif memberikan idea, manakala terdapat pelajar yang lebih pasif. Namun, cabaran ini boleh diatasi melalui perancangan yang baik, penggunaan strategi yang sesuai, dan latihan kepada guru. Hubungan pembelajaran aktif dengan SDG 4 sangat jelas kerana pendekatan ini menggalakkan pendidikan yang inklusif dan berkualiti. Melalui pelajaran aktif, semua pelajar diberi peluang untuk terlibat, mengembangkan potensi diri, dan membina kemahiran yang diperlukan sepanjang hayat. Oleh itu, pembelajaran aktif merupakan salah satu strategi penting dalam mencapai matlamat pendidikan berkualiti untuk semua. Terima kasih kepada panel yang kelima atas jawapan yang sangat baik. Oke, bagi penutup forum kita pada malam ini, saya sebagai moderator akan memberi sedikit kesimpulan. Oke, sebagai kesimpulan, forum kita pada hari ini telah membincangkan bahwa pembelajaran aktif merupakan pendekatan yang berkesan dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan berpusatkan pelajar. Melalui strategi seperti perbincangan, kumpulan, pembelajaran berasaskan masalah, dan pembelajaran berasaskan projek. Pelajar bukan sahaja memperoleh ilmu, tetapi turut membina kemahiran komunikasi, kreativiti, dan pemikiran kritis. Pendekatan ini juga selaras dengan SDG 4 yang menekankan pendidikan berkualiti. Peluang pembelajaran yang sama rata serta pembangunan kemahiran sepanjang hayat. Akhir kata, guru memainkan peranan penting dalam memastikan pembelajaran aktif dapat dilaksanakan dengan baik supaya setiap pelajar mendapat peluang untuk berkembang. Dengan itu, tamatlah forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua panel telah meluangkan masa pada hari ini untuk memberikan pandangan kamu semua terhadap topik kita pada hari malam ini. Terima kasih.